Dia kata siapa yang menyetujui khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman adalah nawasib, musuh pada Ahlul Bait. Betul tak begitu? Allahu Rabbi la ilaha illallah. Kita masih lagi boleh berlembut, boleh berbincang, boleh cari penyelesaian dengan ikhwan kita Syiah. Tapi jangan sampai perkataan kamu, perbuatan kamu, iktikad kamu bertentangan dengan prinsip Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama dan akal yang waras. Kalau seseorang melakukan kesalahan pun, kita katakan para sahabat tidak maksum, kita maafkan dia, kita berlapang dada dengan dia. Bagaimana Sahibul Fadilah Doktor sebutkan tadi, kita maafkan dia. Hatta dengan Yahudi sekalipun, ada yang disebut sebagai Ahlul Kitab yang beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta dengan Majusi sekalipun, Salman Al-Farisi pernah menganut agama yang pelbagai, belum datangnya Islam kepadanya. Tapi baginda melihat dengan kasih sayang. Kita minta ikhwan kita daripada Syiah, daripada Wahabi, lihat saudara Muslim kamu dalam Sunni dengan pandangan kasih sayang. Jangan lihat kita sebagai anjing dan babi. Ini sedih ya tuan-tuan, sedih. Kita beri lagi ruang, beri lagi peluang dalam perbincangan. Tapi kamu daripada Syiah, daripada Wahabi melihat kita dia lebih hina daripada anjing dan babi. Betulkah kita tu nak jadi hamba Allah yang bertakwa, beriman dengan Allah dan hari akhirat? Kalau begitu perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, Allahu Akbar. Kemudian jangan eksploitasi pandangan Syekh Al-Jumu'ah, pandangan Dr. Ahmad Tayyib, begitu juga dengan pandangan yang dikemukakan di dalam kitab murajaah daripada ulama-ulama Sunni. Jangan eksploitasi. Kita nak bawa perbincangan, nak cari pendekatan, cari titik pertemuan. Itu usaha alim ulama, tapi dah lama lah tidak berjaya, tidak berhasil. Saya sendiri dialog dengan Ustaz Abdul Hasan dekat Bukit Sungai Kedah. Syekh kita jadi saksi, para alim ulama kita jadi saksi. 3 jam setengah cakap, tak habis-habis. Dia guna dalil dia nak guna hujah Quran dia, nak guna hadis-hadis dia, nak rujuk ulama-ulama dia. Kita guna Quran kita, hadis kita, ulama kita. Dia tak terima. Dia tak terima, macam mana nak dekat? Masing-masing pilih haluan sendiri. Tak apalah kalau sampai pada darjah ijtihad, guna metodologi mazhab muktabar. Masalah dia serang kita dengan pemikiran-pemikiran liar. Kan kita nak duduk dia. Syekh saya sendiri, Syekh Dr. Abdul Malik Sa'di, mantan mufti Iraq di zaman Saddam Hussein, terpaksa lari daripada Iraq ketika Syiah bermerajalela nak jatuhkan rejim Saddam. Dia terpaksa lari daripada Iraq. Syiah nak tangkap, nak bunuh dia. Begitunya Profesor Dr. Abdul Razak Sa'di. Surat dia masih lagi saya simpan daripada tahun 1999 berkaitan dengan kronologi di Iraq. Ulama Syiah dah muncul, tentera Syiah dah muncul menguasai Iraq. Ulama Sunni perlu lari, tak lari bunuh. Itukah konflik nak diselesaikan mengikut persaudaraan Islam? Innamal mu'minuna ikhwah. Nak sebut fa aslihu baina akhawaikum in uridu ila al-islah. Nak sebut hatta tafi'a ila amrillah. Mudah je orang Syiah. Kami hormati kamu, jangan cela sahabat, jangan nafikan Al-Quran, jangan tolak keabsahan Al-Quran, jangan hina ulama kita. Mudah aja, kami mengakui. Beza pandangan fikih, tak ada masalah, tak berlapan dada. Nahnu ta'awun fima tafakna wa natasamu ba'duna ba'da fima talafna. Kita bekerja bersama-sama, produktif dalam perkara-perkara yang kita sepakati masalah usul. Tetapi kita berlapang dada dalam perkara-perkara khilaf yang berkait dengan soal-soal fiqh. Tak ada masalah. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Begitu juga dalam tulisan Omar Hashim dalam bukunya Sakifah Bani Sa'adah. Kalau sekadar nak menyatakan perselisihan di kalangan sahabat, kita terbuka, kita terima. Para sahabat tidak maksum.
Tetapi mereka ijma' memilih para khalifah lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Sayyidina Ali karamallahu wajhah sibuk untuk menguruskan jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak hadir pada Saqifah Bani Sa'adah, dia menjustifikasikan pada kita beberapa sudut pendalilan. Yang pertama, soal khilafah, soal utama, soal paling penting, nak menguruskan pemerintahan, kepentingan umat, paling penting. Jadi tidak ada seorang, ada sebahagian besar sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ketokohan mereka, keimaman mereka, keimanan mereka sudah diuji dan terbukti, dipuji oleh Allah. Kemudian Sayyidina Ali yang datang selepas itu turut memberi bai'ah, memberi janji setia pada khalifah yang dilantik. Sayyidina Ali sedikit pun tidak memberontak, tidak berasa gusar. Allahu Akbar. Jadi kita, masalah sekarang Syiah bukan nak cerita Saqifah Bani Sa'adah saja, nak justifikasikan, nak buat kesimpulan Saqifah Bani Sa'adah tu seolah-olahnya kejam. Oleh para sahabat komplot rampas hak kekhalifahan daripada Sayyidina Ali secara kejam, ikut suara majoriti, kemudian menafikan hak-hak keistimewaan lain sebagai khalifah yang patut diberikan kepada Sayyidina Ali. Kemudian mencipta mitos legenda, kata Sayyidina Ali ni begini dengan impak positif, dan buat cipta mitos legenda begini, memberi impak negatif kepada para sahabat yang lain. Na'udzubillah. Tak ada sah isu ini, tuan-tuan. Jadi keadaan ini sebenarnya nak beri ruang kepada kita bahawasanya fahaman Syiah ni bertentangan dengan Ahlussunnah Jemaah, masuk bertentang, tidak sehaluan. Mereka ada dalil sendiri, hujah sendiri, pendirian sendiri. Kita cuba dengan para ulama nak buat pendekatan, tetapi banyak menemui kegagalan. Dan secara kita kena sedar, negeri kita, sultan kita, pihak berkuasa agama kita ada akta, ada enakmen. Mengembangkan pandangan yang bertentangan dengan fatwa, satu kesalahan. Boleh ditahan, didakwa, ditangkap, dikenakan tindakan. Itu dari sudut undang-undang syariah. Satu lagi, kita ada undang-undang sivil. Jangan sampai kamu Syiah, Wahabi, Islam liberal, pluralisme, jangan-jangan yang lain menggunakan unsur kekerasan yang bersifat fizikal hingga keselamatan dan ketenteraman awam terganggu. Pihak keselamatan terpaksa bertindak dalam bidang undang-undang yang ada supaya isu ini boleh diselesaikan dengan baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kalau ada, kita boleh teruskan perbincangan. Satu soalan lagi sebenarnya, sebab masa kita sudah hampir pukul 1 untuk malam-malam sekalian. Satu soalan tadi. Assalamualaikum. Saya Ahmad Sukri Sugumarin bin Abdullah daripada Komplek Asnaf Majlis Agama Islam Pahang. Soalan saya begitu kepada Ustaz Zamia, Kementerian Dalam Negeri. Seorang perempuan umur 5 tahun telah dibunuh, telah dirogol oleh seorang penyelenggaraan peniaga dadah di Tanjung Kupang, Johor Bahru, saya tidak salah 2005 atau 2006. Saya ingin tanya, beliau sudah digantung hukuman gantung atau belum? Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada tuan yang bertanya dengan hukuman gantung yang berkait dengan kes pembunuhan seorang kanak-kanak umur 5 tahun di Johor. Secara spesifiknya saya tidak ada senarai mana pesalah-pesalah yang telah digantung dalam negara kita ni. Tak ada senarai itu dengan saya. Tapi senarai ini boleh diakses dengan penjara kajang. Kalau kita nak tahu pesalah sekian-sekian di negeri mana, umur berapa, sudah digantung ataupun masih lagi menunggu hukuman gantung, boleh diakses dengan penjara kajang. Kerana dalam soal-soal begini dia bersifat peribadi. Jadi dia tak boleh hebahkan pada individu kecuali keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah. Contohnya mahkamah telah memutuskan Chief Inspector Azila Hadri dapati bersalah kerana membunuh Tan Toya, beliau dikena hukuman gantung, dan rayuan yang telah dibuat di Mahkamah Tinggi Rayuan tidak berjaya, maka beliau sekarang ni telah dijatuhkan hukuman gantung. Masih lagi tidak digantung,
kerana kita menunggu arahan bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini bukan senang tuan-tuan, sebab dia berkait dengan individu, dengan maruah, dengan keluarga, dengan jenayah, macam-macam lah. Jadi dokumen ini tidak boleh diakses, dan saya walaupun bertugas di KDN, pegawai kecil sahaja, kalau tuan-tuan nak dapatkan keputusan ini, boleh akses dengan Jabatan Penjara atau boleh minta cara peribadi dengan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, yang pihak bahagian berkenaan akan memberi butiran. Tapi dalam kes 2005 ni sampai sekarang saya rasa dah selamat dah. Kalau jenayah 2005, bicara-bicara pergilah dalam 3-4 tahun, mungkin 2008-2009 dah jatuhkan hukuman gantung, biasanya dah selamat kembali ke rahmatullah. Tapi dalam kes 2 tahun, 3 tahun ke belakang ini, masih queue dekat penjara Kajang tu, masih queue, tak ada masalah. Dan hukuman gantung kita buat cara Islamik lah. Saya secara pribadi tak setuju dengan hukuman gantung. Saya kira alim ulama kita pun tak setuju. Tapi apakan daya, dah ada dalam perundangan. Saya tak setuju. Saya lebih suka kepada kalau hukuman bunuh pun pancung. Itu ada dalam teks ulama-ulama fiqh. Tapi dah ada, cuma kita cuba islamikkan hukuman gantung tu. Mana orang yang nak hadapi hukuman gantung, biasanya kita gantung subuh pagi Jumaat. Kita beri dia ruang untuk bertaubat dengan dosa-dosa dengan Allah Subhanahu Taala. Dia tulis surat dengan apa, minta ampun, minta maaf dengan manusia yang lain, keluarga apa semua. Dan sehari sebelum tu kita pergi dia jumpa mak dia, anak dia, isteri dia, bapak dia, minta maaf dan minta permintaan terakhir. Nak makan apa, tom yam ke, sup ekor ke, ikan patin ke, atau nak makan kuih tai itik ke, boleh belaka, tak ada masalah. Tapi biasanya orang yang nak jalani hukuman gantung esok hari, pagi ni hari Khamis, dia jumpa, dia makan sikit, duduk menangis lah. Makan sikit, duduk menangis apa semua sekali. Dan tali dia tu kita dah import daripada Pakistan, 3,500 dah lama sampai. Dulu kita gantung, tali gantung tu kita import pada India, 2,500 saja kos dia. Satu tali gantung melibatkan 3 nyawa. Tapi hak asasi manusia sekarang ni, hak asasi tak apa-apa, hak asasi manusia minta satu tali gantung untuk 1 nyawa saja. Sekarang ni ada 200 lebih sedang menunggu ke tali gantung. Rayuannya telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi Rayuan. Tunggu yang di-Pertuan Agong tanda tangan saja. Dah ditandatangan, Jabatan Penjara wajib laksanakan titah ke bawah Duli yang di-Pertuan Agong. Pagi Jumaat kita suruh dia sembahyang subuh, dia istighfar banyak-banyak. Nak sembahyang apa? Nak sembahyang qada ke, nak duha ke, lepas duha kita gantung dia. Gantung timbang ikut berat badan. Tali gantung timbang untuk berat badan. Sebab kalau badan lampau berat, tali gantung amat mencekik, boleh sampai putus kepala. Habis itu kemudian mayatnya meninggal, kita uruskan ikut cara Islam lah. Kalau yang Islam, kalau yang bukan Islam, kita beri tuntutan kepada waris si mati. Kalau tidak waris, Jabatan Penjara akan uruskan pengebumian mengikut agama masing-masing. Jadi minta maaf lah tuan, apa yang bertanya tadi, saya tak boleh memberi butiran yang terperinci. Jawapan tadi, jawapan yang terperinci, tapi saya hanya mampu menjawab secara umum saja, kerana ada akta-akta di sebalik rahsia yang tak boleh saya sebutkan. Tapi saya kira itu boleh keluarga yang terlibat tahu dan tak nak dedahkan identiti mangsa masing-masing. Jadi saya kira kes 2005 itu sudah selesai lah, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Cuma saya nak ingatkan tadi, kalau kita betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak mudah mengkafirkan orang dan menolak semua perundangan Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma aw raja'a alayhi." Barang sesiapa yang kata wahai saudaraku kepada saudara Islamnya, hei kafir, hei kafir. Apatah lagi sahabat Nabi, hei kafir, hei kafir. Kekafiran itu akan kembali kepada salah seorang yang berkata, antara 2 orang, atau kembali pada diri yang berkata sedemikian. Jadi kita berhati-hati. Saya pun tak kata Syiah kafir, Syiah murtad, kecuali jelas dari sudut perkataan, jelas dari sudut perbuatan, jelas dari sudut i'tikad. Kerana ulama kita bersepakat yang menjadikan seorang murtad kafir keluar daripada millah yang mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melalui 3 perkataan: kata-kata, perbuatan dan pegangan.
Kalau kamu takut kamu dituduh sebagai Syiah, tinggalkan ajaran Syiah yang penuh kepura-puraan. Kalau kamu takut kamu dituduh sebagai Wahabi, tinggalkan fahaman Wahabi berkenaan. Kita kembali kepada farduhu ilallahi wa rasulah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan penyelesaiannya zalika khair wa ahsanu ta'wila. Mudah-mudahan Allah beri pencerahan pada minda kita, hati kita untuk mengikuti kebenaran berdasarkan kepada pandangan jumhur ulama, menghormati pihak berkuasa agama, dan insya-Allah Allah beri pencerahan pada kita. Tuan-puan juga boleh tulis, boleh baca buku-buku yang saya tulis tu, ada sebelah sana boleh dapatkan. Ya, ada duit boleh bayar, tak ada duit boleh ambil free saja. Sempena pilihan raya yang ke-13. Tak ada lah tuan-tuan, saja aja nak bagi tahu. Kita baca karangan ulama, faham betul-betul mengaji. Ada masalah rujuk mufti, ada masalah rujuk jabatan agama, ada masalah rujuk qadi-qadi kita. Ini yang establish. Yang rujuk ustaz-ustaz sembarangan, minta ampun, minta maaf. Kadang-kadang ustaz selebriti, ustaz lompat tikam saja, bercakap tanpa ilmu, tapi kerana kemahiran komunikasi, minta maaf. Ambil berat soal agama, baca, belajar, mengaji, beli kitab, rujuk syekh, hormati alim ulama. Allah akan beri kekuatan pada kita, terutamanya dalam soal akidah. Tolong ambil berat akidah kita, sebagaimana kita ambil berat tentang makan, minum, pakai, keselamatan pendidikan kita. Bahkan akidah itu lebih utama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi terima kasih pada semua, terutama saya bersama Datuk Mufti dan pada semua dirjen jemputan, pada pihak berkuasa agama. Tanggungjawab agama adalah tanggungjawab diri kita, dan kita dipersoalkan oleh Allah. Terima kasih pada semua. Barakallahu fiikum. Akhiran aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majlis rakamkan penghargaan. Terima kasih kepada dua panel kita yang membincangkan tajuk berhubung dengan perbandingan ahli sunnah dan syiah. Dan saya kira mungkin masa tidak berapa mencukupi kepada kita. InsyaAllah kita akan adakan di masa-masa yang akan datang dengan siri yang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita beredar daripada dewan ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, borang kaji selidik